Objektif kajian ini ialah untuk memastikan kesetaraan dalam akses kepada peluang pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan kesihatan. Ini membantu mencipta masyarakat yang inklusif dan adil untuk semua warga negara tanpa mengira keupayaan fizikal atau mental. Seterusnya, meningkatkan taraf pendidikan dan pelatihan terhadap OKU dalam bidang akademik dan kemahiran. Dengan meningkatkan prestasi akademik orang kurang upaya, kita dapat mengurangkan stigma sosial, mempromosikan orang kurang upaya dan membina masyarakat yang lebih penyayang serta berempati terhadap kepelbagaian keupayaan individu. Soalan yang telah kami tanyakan kepada ChatGPT ialah bagaimanakah nilai etika dapat diterapkan bagi menangani isu peluang pekerjaan golongan OKU. Soalan ini dipilih kerana kajian mendapati golongan OKU sukar diberi peluang untuk bekerja dalam pelbagai sektor pekerjaan serta terdapat pandangan dan pemikiran segelintir masyarakat yang cenderung mendiskriminasi golongan OKU. Hal ini kerana pihak syarikat berpendapat bahawa salah satu sebab mengapa syarikat tidak mengambil golongan OKU untuk bekerja ialah kerana pihak syarikat perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk pengambilan dan penempatan pekerja OKU. Nilai kesedaran juga perlu dititik beratkan bagi menjaga keharmonian tanpa wujudnya sikap pilih kasih antara hubungan majikan dengan pekerja OKU. Antara jawapan ChatGPT yang telah kami pilih adalah yang pertama, akomodasi dan sokongan, iaitu membuat lingkungan kerja yang ramah dan inklusif dengan menyediakan akomodasi sesuai dengan keperluan orang kurang upaya dan menyediakan sokongan yang diperlukan untuk memastikan bahawa mereka dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam lingkungan kerja. Jawapan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan, iaitu menyediakan pelatihan khusus untuk membantu orang kurang upaya mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dan mendorong inisiatif pendidikan dan pelatihan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Kondisi satu, iaitu akomodasi dan dukungan. Maksudnya adalah fasiliti dan sokongan. Kemudahan yang ini tajuknya kemudahan yang mengakibatkan kesusahan. Nilai etika yang diterapkan berkaitan isu peluang pekerjaan bagi golongan OKU adalah dengan mewujudkan persekitaran kerja yang ramah dan inklusif dengan menyediakan fasiliti dan penginapan yang sesuai dengan keperluan mereka. Di samping itu, sokongan daripada berbagai pihak turut diperlukan untuk memastikan bahawa mereka dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam lingkungan kerja. Berdasarkan jawapan ChatGPT, kami bersetuju bahawa nilai etika dapat diterapkan dengan menyediakan sokongan dari segi kewangan kepada golongan orang kurang upaya. Pentingnya untuk menyedari bahawa ramai OKU menghadapi cabaran besar dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, keperluan kewangan tambahan untuk memenuhi keperluan sokongan dan peralatan khusus bagi OKU seringkali menjadi beban yang sukar ditanggung. Nilai etika umum yang sering dilakukan oleh pihak kerajaan termasuk pemberian insentif pekerjaan, iaitu dengan memberikan sokongan kewangan kepada syarikat yang melakukan penyesuaian tempat kerja atau menyediakan kemudahan yang boleh diakses oleh orang kurang upaya. Seterusnya adalah sokongan dari segi perkhidmatan kaunseling kerjaya yang juga turut membantu pekerja OKU untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Antara cara yang boleh kaunselor praktikan adalah dengan membantu merancang program pembangunan kemahiran dan latihan untuk meningkatkan kebolehan golongan OKU. Kesedaran kaunselor ini penting bagi mewujudkan hubungan kaunseling yang berkesan dengan klien. Hal ini kerana golongan OKU mempunyai perasaan yang sama seperti manusia biasa yang lain sehingga memerlukan sokongan dan bantuan perkhidmatan kaunseling yang khas dan berbeza dari orang yang normal. Perkara ini disebabkan golongan OKU ini mengalami tekanan atau cabaran yang dihadapi lebih mencabar berbanding masyarakat normal. Justeru, perkhidmatan kaunseling adalah perlu kerana ianya memainkan peranan penting dalam membantu golongan OKU untuk berfikiran positif dan dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Tambahan pula, kurangnya fasiliti dan tempat penginapan yang tidak sesuai dengan golongan OKU di tempat kerja disebabkan oleh pelbagai faktor. Menurut Bernama, seorang lepas ijazah sarjana muda undang-undang dari UiAF menyatakan bahawa beliau terpaksa melupakan hasrat untuk bekerja disebabkan kekangan dan ketiadaan kemudahan untuk OKU di tempat kerjanya selepas 5 tahun berhempas pulas dalam menimba ilmu. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk membuat fasiliti di tempat kerja seperti laluan taktil, pintu automatik. Juga ketidaksesaan dalam penginapan juga mainkan peranan penting. Banyak hotel dan penginapan masih belum memiliki peralatan atau reka bentuk yang sesuai untuk memenuhi keperluan pekerjaan OKU. Dalam menangani isu ini, langkah-langkah seperti menyediakan panduan dan standard accessibility, memberikan insentif yang diperlukan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keperluan OKU dalam persekitaran umum dan penginapan dapat membantu mencipta masyarakat yang lebih inklusif dan mesra OKU. Dengan melakukan ini, kita dapat memastikan pekerja OKU dapat bekerja dan berprestasi dalam kehidupan masyarakat dengan lebih efektif dan tidak rasa terpinggir. Analisis yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Kepedulian masyarakat normal terhadap orang kurang upaya. Kami bersetuju dengan jawapan ChatGPT bahawa masyarakat kurang kesedaran terhadap tahap pendidikan orang kurang upaya. Ini dapat dibuktikan dengan orang kurang upaya tidak diberikan perhatian yang menyeluruh daripada golongan masyarakat tentang pendidikan mereka.
Terdapat beberapa langkah yang boleh masyarakat terapkan dalam diri mereka supaya orang kurang upaya tidak lagi disisihkan. Perakasa utama. Menurut buku Pekak dan Bisu menurut perspektif Islam. Dalam bidang pendidikan terdapat beberapa pendekatan dan kaedah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran kepada kanak-kanak pekak. Pendebatan mengenai cara terbaik untuk mengajar kanak-kanak yang kehilangan pendengaran komunikasi berterusan sejak wujudnya pendidikan kepada kanak-kanak pekak ini diwujudkan. Manakala Easterbrook pada 1997 dan Freeman et al. 1981 menyatakan bahawa pendebatan mengenainya bermula dari tahun 1500 hinggalah hari ini. Pendebatan tersebut adalah berkisar tentang apakah metod komunikasi yang patut digunakan dalam pendidikan. Ramai yang mengaku kejayaan mereka dalam bidang pendidikan terhadap kanak-kanak pekak. Kejayaan mereka dibuktikan dengan kejayaan beberapa orang pelajar daripada program yang dilaksanakan mereka. Okay. Seterusnya adalah Service Learning, OKU. Menurut jurnal Service Learning bersama OKU, golongan orang kurang upaya menghadapi kesukaran dalam kehidupan mereka. Segala keperluan dan kebajikan mereka perlu diberi perhatian agar mereka dapat hidup secara berdikari dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Melalui Service Learning OKU, pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi perlu disedarkan dengan kewujudan satu golongan minoriti, iaitu golongan orang kurang upaya dalam masyarakat. Mereka perlu diperkenalkan dengan golongan orang kurang upaya bagi menyuburkan dan melestarikan sikap tanggungjawab sosial mereka terhadap orang kurang upaya. Kewujudan golongan OKU ini memberi kesan yang signifikan dalam masyarakat sebuah negara kerana mereka adalah sebahagian daripada masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran sesebuah masyarakat. Menurut Keratan Akhbar yang dipetik daripada Akhbar Utusan Malaysia, sebanyak 20 juta ringgit telah pun diberikan kepada para guru pendidikan khas serta pelajar-pelajar pendidikan khas bagi membekalkan peralatan mengajar serta membaik pulih kemudahan-kemudahan yang telah pun sedia ada di sekolah tersebut. Selain itu, peruntukan juga diberikan kepada 105 buah kolej komuniti yang terdapat di Malaysia, iaitu sebanyak RM5 juta ringgit diberikan untuk menjalankan program pembelajaran sepanjang hayat bagi orang kurang upaya khasnya serta komuniti OKU yang berada di sekitar kolej komuniti tersebutlah. Dan seterusnya, sebanyak RM30 juta ringgit juga diberikan kepada sekolah bagi mendapatkan peralatan sokongan pendidikan khas serta membuat kemudahan mesra OKU. Dari segi pelatihan, Pusat Pelatihan Perindustrian dan Pemulihan PLPP telah pun berjaya melahirkan seramai 30 orang usahawan OKU dalam bidang keusahawanan. Jadi daripada hasil tersebut, ramai daripada mereka menceburi ataupun meluaskan kerjaya mereka dalam bidang perniagaan makanan. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Simpulkan daripada kajian ini adalah golongan kurang upaya seharusnya diberikan hak kesamarataan dari segi peluang pekerjaan kerana golongan tersebut sering dipinggirkan disebabkan kekurangan yang mereka alami. Yang kedua, tahap kesedaran masyarakat normal terhadap golongan orang kurang upaya masih rendah, namun pihak media massa memainkan peranan yang penting bagi memupuk sikap kepedulian terhadap golongan tersebut. Akhir sekali, hasil menganalisis kedua-dua tema ini terdapat beberapa carangan yang dapat kami kemukakan. Yang pertama sekali, pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu melancarkan program latihan kemahiran dan pendidikan mengikut kemampuan mereka tersendiri. Yang kedua adalah pihak media massa perlu mendedahkan akan kepedulian terhadap golongan orang kurang upaya bagi meningkatkan tahap kepedulian keprihatinan masyarakat sekeliling terhadap golongan ini.